Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah bahagian kedua, part 2 bagi practical task 2, Electro-Pneumatic Circuit. Jika dalam video part 1 saya terangkan komponen-komponen yang terlibat dan perbandingan secara litar antara basic pneumatic circuit dan juga electro-pneumatic circuit. Video part 2 ini saya terangkan penyambungan litar antara komponen berdasarkan electrical diagram. Litar yang saya tunjukkan ini adalah litar kawalan single acting cylinder. Sebelum saya pergi pada litar elektro, tengok dulu litar basic pneumatic circuit ini. Litar ini melibatkan pneumatic sahaja ya. Dan beza antara direct dan indirect juga dapat kita lihat pada litar pneumatic dan juga gambar rajah pemasangan litar. Sekarang perhatikan pada litar pneumatic untuk electro-pneumatic circuit ini. Untuk elektro perlu ada electrical diagram. Dan penyambungan antara komponen-komponen adalah berdasarkan electrical diagram. Sekali lagi saya ulang Untuk electro-pneumatic circuit adalah sama sahaja antara direct dan indirect. Yang membezakan litar sama ada direct atau indirect adalah pada electrical diagramnya. Sebelum saya terangkan tentang litar, ingat baik-baik nama-nama komponen yang terlibat. Yang ini electrical source distributor. Maksudnya, sini terminal atau punca kuasa elektrik yang asalnya dari satu point diagihkan kepada 10 terminal ataupun 10 point untuk positif dan yang biru ini untuk negatif. Komponen yang kedua untuk elektro ini adalah kotak Swiss. Satu ketul ni adalah kita panggil kotak Swiss yang terdiri daripada 3 Swiss. Di sini saya labelkan S1, S2 dan S3. Ada 3 Swiss pada satu kotak Swiss ini. Ingat baik-baik, saya dah ulang, untuk Swiss ada penyambungan untuk normally open dan normally close. Komponen ketiga adalah DCV, Directional Control Valve, injap kawalan arah. Untuk yang ini 3/2 single solenoid dan return spring. Sekarang saya terangkan bagaimana penyambungan litar elektrik dibuat berdasarkan electrical diagram untuk direct method. Pertama sekali kita tengok ini terminal positif sumber kuasa dan yang ini adalah terminal negatif punca kuasa. Penyambungan daripada sumber kuasa positif disambung kepada Swiss S1, daripada Swiss S1 disambung kepada solenoid Y1
seterusnya ke terminal negatif. Jadi, kita perlu rujuk electrical diagram untuk melakukan penyambungan pada komponen elektrik. Daripada punca kuasa positif disambung kepada suis S1. Kita sambung kepada bahagian normally open ya. Nanti saya terangkan kenapa. Daripada suis S1, daripada suis S1, tengok juga pada electrical diagram ni. Daripada suis S1 pergi kepada terminal untuk solenoid. Daripada suis 1 pergi pada solenoid. Daripada solenoid keluar pada solenoid pergi ke terminal negatif. Jadi lengkaplah data untuk indirect electropneumatic circuit. Ini saya tunjukkan untuk penyambungan electrical saja. Untuk penyambungan bagi bahagian pneumatik sama seperti basic pneumatic circuit lah, daripada sumber compressed air sambung kepada inlet dan keluar daripada output di sini pergi kepada port single acting cylinder. Untuk litar yang kedua, kawalan single acting cylinder adalah kaedah indirect method. Apa yang membezakan di antara direct dan juga indirect method adalah, untuk indirect kita dapat lihat di sini ada satu relay. Okey, ini dari segi komponen lah, beza komponen di antara direct dan juga indirect. Untuk indirect ada satu relay. Dan yang membezakan di antara direct dan indirect adalah relay inilah. Berbeza berbanding untuk direct, indirect, basic pneumatic circuit. Yang membezakan di antara direct dan indirect adalah adanya satu DCV di sini. Tetapi untuk elektro, DCV tetap ada bagi direct dan juga indirect. Masih lagi sama dari segi DCV. Yang berbeza adalah direct tanpa relay, indirect ada relay. Untuk penyambungan komponen-komponen, saya ulang sekali lagi, perlu merujuk kepada electrical diagram. Kita kena buat perlahan-lahan dan berhati-hati supaya tidak silap. Biasanya kalau silap, terpaksa kena cabut semua wire dan ulang semula. Untuk litar yang pertama, wire daripada sumber kuasa positif di sini sambung kepada suis S1. Wire keluar pada suis pergi kepada point positif pada kotak relay K1, K1. Keluar daripada relay pergi ke terminal negatif punca kuasa. Selesai untuk litar yang pertama. Litar yang kedua, sekali lagi daripada sumber positif terus pergi pada K1. Yang ini bukan relay tetapi contact relay. Yang berada dalam kotak kuning ini semuanya adalah contact relay. Ada 4 contact relay. 1, 2, 3 dan 4. Jadi daripada positif sumber kuasa pergi pada contact relay. Mana-mana contact relay lah. Ada 4 relay. Boleh pilih mana-mana satu. Jadi saya pilih yang ini. Keluar pada contact relay. Yang ini keluar pada contact relay. Pergi kepada solenoid.
keluar pada solenoid pergi ke terminal negatif sumber kuasa. Jadi lengkaplah litar kita untuk kawalan single acting cylinder untuk kaedah tidak langsung, indirect. Jadi perhatikan di sini bahawa untuk kes litar langsung direct, Swiss terus menghidupkan solenoid. Sebaliknya, untuk litar kaedah tidak langsung, indirect, Swiss menghidupkan relay. Jadi bila relay hidup, kontak relay yang 4 ini juga akan hidup. Jadi Swiss menghidupkan relay. Arus elektrik daripada relay yang akan menghidupkan solenoid. Jadi itulah beza di antara direct dan juga indirect. Untuk direct, Swiss terus hidupkan relay. Swiss terus hidupkan solenoid. Sebaliknya untuk kaedah tidak langsung, indirect, Swiss hidupkan relay yang akan menghidupkan solenoid.